Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang, salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi di mana kita akan berkongsi dan menghayati pengajaran dan juga penulisan yang telah ditulis dan dikaryakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak di ruang komen ada Zimah Don, Zainur Rafa, Ruziah Daud, Hardi Suhaimi, Nur Aini Muhammad Teb, Nur Ani Ahmad, Khairati Ismail, M. Nasir Harun, Habibah Abdul Aziz, Ummi Zaihadi, Az-Zahra, kemudian Galid Spirit, Zuraida Siddiq, Khatijah Nayan, Nurazia Mota, Hasliza Abdul Rahman, Amida Rauda, Zaliha Kamaruddin, Wan Ismail Wan, Farida Hamdan, Muslimah Mahmud, Muhammad Nizam Rahadi, Syafina Sharif, Safia Sapian, Nurul Hidayat, Ana Sukaimi, Karimah binti Abu Bakar, Jamaliyah Manab, Galid Spirit, Zahara Alias, Elvira Hasinon, Galid Spirit, kemudian Salina Muhammad Nur, Neni Ros, Rani Idris, Hazita Yaakob, Ninda Anis, Fauzan Muhammad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Terima kasih kepada semua yang bersama. Bagaimana suara saya pada petang ini? Saya harap suara saya adalah jelas. Saya harap audio dan video adalah jelas. Ahlan kepada sahabat yang bersama. Hari ini kita telah tiba pada muka surat 164 bermula daripada riwayat 198. Ahlan ada yang memberi jawapan jelas di semenyih, kemudian rawang jelas. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Terima kasih kepada sahabat-sahabat KL, Bukit Damansara, kemudian Pendang, Kedah dan banyak lagi tempat-tempat yang. Terima kasih. Saya harap suara saya adalah jelas. Kalaulah ada di antara sahabat-sahabat yang ada sedikit sebanyak gangguan, mohon maaf, tapi saya harap daripada pihak saya, line saya, video dan audio saya adalah jelas. Bahkan daripada Kuching pun jelas, Melaka, Putrajaya, Shah Alam, Perak Tengah dan juga Gurun. Ada daripada Seri Kembangan, Kuala Selangor, Kelantan, Alostar dan juga daripada pelbagai tempat yang lain. Lalu di mana kita bermula hari ini? Ramai yang telah catat di ruang komen. Bermula daripada muka surat 164, riwayat 198, sambungan daripada bab yang ke-18 menceritakan tentang galakan untuk berzikir selepas salat fardu subuh. Kita telah baca tentang zikir selepas salat fardu dan ini adalah tentang berzikir selepas daripada salat fardu subuh. Semalam kita telah belajar satu riwayat yang mana barang siapa yang duduk berzikir selepas daripada solat fardu subuh yang dilakukan secara berjemaah sampailah tibanya waktu isyraq, ada mengatakan waktu duha, maka dia akan beroleh ganjaran pahala haji dan umrah tamah. Sabda Nabi 3 kali Nabi bersabda tamah pahala haji dan umrah yang sempurna. Hari ini kita nak sambung daripada riwayat yang berikutnya, riwayat 198. Jom kita perhatikan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bantu catat, yang bantu komen di ruang komen. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala,
Warawaina, dan kami meriwayatkan. Kata Imam Nawawi, riwayat 198. Kata Imam Nawawi rahimahullah, warawaina, dan kami meriwayatkan fi kitab At-Tirmizi wa ghairih, dalam kitab At-Tirmizi dan juga dalam kitab selain Tirmizi. Apakah kitab selain Tirmizi yang ada riwayat ini? Sahabat-sahabat boleh catat di atas perkataan selainnya. Contoh, ada dalam riwayat Imam Nasa'i. Contoh, ada dalam Musnad Ahmad. Lalu, dalam riwayat selainnya, contoh Nasa'i dan juga Musnad Ahmad. Daripada siapa riwayat ini? Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Dzar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salati subh wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang selepas daripada solat subuh. Lalu, zikir ini jangan ditinggalkan selepas solat fardu subuh. Dan juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan nampak nanti apakah zikirnya. Bilakah dia baca zikir ini? Sabda Nabi, wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. Dia baca zikir ini dalam keadaan kedua kakinya masih terlipat. Apakah maksud dalam keadaan kedua kakinya masih terlipat? Kata Imam Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah kama kana fit tasyahhudi qabla an yanhad. Kedudukan duduknya masih dalam kedudukan tasyahud sebelum dia bangun, sebelum dia tinggalkan tempat solat. Maksudnya lepas daripada salam, dalam keadaan dia belum lagi ubah kedudukan tasyahudnya, thanin rijlaih, kedua kakinya masih lagi terlipat. Dan yang kedua, qabla an yatakallam, sebelum dia berkata apa-apa dengan sesiapa. Maksudnya betul-betul lepas solat, dia tak bercakap dengan orang lain. Pada waktu itu keadaan dia masih lagi dalam duduk tasyahud. Lalu dia baca apa? Sabda Nabi SAW, dia membaca La ilaha illallah. Sama-sama sahabat ikut. Ini zikir yang kita biasa baca selepas fardu subuh dan selepas fardu maghrib khususnya. Apa yang dia baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Kata para ulama, kalau dalam riwayat Nasa'i ada penambahan biyadihil khair. Dalam riwayat Nasa'i, sahabat catat ada penambahan biyadihil khair. Tetapi dalam riwayat Tirmizi tak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali dia baca? Sabda Nabi, ashra marrat, sebanyak 10 kali. Apa yang dia baca? Selepas solat, dalam keadaan tak bercakap dengan sesiapa, dalam keadaan dia tak berganjak daripada tempat duduk, masih lagi dalam keadaan tasyahud, dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Dalam riwayat Nasa'i ada penambahan biyadihil khair. Tetapi dalam riwayat Tirmizi tak ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Sabda Nabi SAW 10 kali. Sahabat-sahabat ikut ke baca bersama? Ataupun tak ikut kerana dah hafal? Lalu harap sahabat-sahabat dapat ikut baca bersama. Maka sabda Nabi SAW, bila dia baca 10 kali selepas solat fardu dalam keadaan yang disebutkan tadi, tanpa berganjak daripada tempat duduk, tanpa bercakap dan berkata dengan sesiapa. Lalu M. Nasir Harun kata ikut, Wan Nasrah Wan Ismail ikut, masih duduk tawarruk, terima kasih, dah jadi amalan ketika duduk tasyahud, dah hafal, ikut. Terima kasih kepada yang ikut bersama. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Lalu bila dia pada waktu itu dia baca 10 kali, maka sabda Nabi SAW, terima kasih Az-Zahra, An-Nasukaimi, Safiyah Syarif dan juga Jamaliyah Manab, Izan dan sahabat-sahabat yang lain ikut dan dah hafal tahniah. Okey. Lalu kebanyakannya dah hafal. Cuma kita nak mula amalkan kalau belum. Maka apakah ganjarannya? Sabda Nabi SAW,
kutiba lahu asyru hasanat, maka pada waktu itu akan dituliskan, diberikan kepadanya 10 pahala. Dia akan dapat 10 pahala. Sabda Nabi SAW, ganjaran yang kedua, wa muhiya anhu asyru sayyi'at, akan dihapuskan daripadanya 10 dosa. Dibagi 10 pahala, Allah ampunkan 10 dosa. Ganjaran yang ketiga, wa rufi'a lahu asyru darajat, dan pada waktu itu akan diangkat darjatnya sebanyak 10 darjat. Para ulama hadis ketika mana membincangkan apakah beza nombor 3 tadi, darjat, dan juga pada waktu itu hasanat, ganjaran. Kata para ulama hadis, bila disebutkan hasanah, ganjaran, ianya adalah sesuatu yang dicatat dalam buku catatan amalan, dan ianya sesuatu yang ditimbang pada mizan neraca amalan, dan ianya sesuatu yang ada kemungkinan pada waktu itu jika kita ada berhutang dengan manusia dekat dunia, sama ada kita pernah menzalimi orang yang kita tidak minta maaf, kita pernah mengumpat orang yang kita tidak minta maaf, apa-apa kesalahan kita dengan manusia yang kita tak selesaikan, maka hasanah dan pahala ini boleh diambil daripada kita. Ianya boleh diambil sebagai nak membalas apa yang kita buat kepada manusia di dunia. Berdasarkan hadis yang masyhur yang sabda Nabi SAW tentang atadruna mal muflis, siapakah orang yang muflis? Orang yang muflis, bila para sahabat menjawab orang yang tidak ada dirham, tidak ada mata wang, tidak ada duit, Nabi kata tidak, tetapi orang yang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa ganjaran hasanah yang banyak, namun dia pernah menyakiti orang. Wa qad syatama haza, dia pernah pada waktu itu memfitnah orang. Wa qad safaka dama haza, pernah menjatuhkan maruah orang. Maka semua pahalanya akan diambil, diberikan kepada orang lain. Maka ini adalah pahala, ini ganjaran. Ada pula darjah yang disebut kelebihan ketiga tadi, ditinggikan 10 darjat. Apakah beza darjat dengan pahala dan ganjaran? Kata para ulama hadis, contohnya Imam Ibn Hajar, ketika mana menerangkan perbezaan, lalu beliau catat dalam Syarhul Mishkat, kata Imam Ibn Hajar, ada pula darjat kedudukan yang nombor 3 tadi, ianya adalah sesuatu yang tak dicatat dalam catatan amalan, ianya sesuatu yang tidak ditimbang pada neraca amalan, dan ianya hanya dapat selepas daripada masuk syurga. Allah letakkan darjatnya mengikut apa yang Allah telah janjinya di dunia, dan ianya sesuatu yang tak boleh diambil ketika mana dia ada menzalimi orang lain, mengejek orang lain, menyakiti orang lain. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar, wala wazna fiha, adapun darjat tidak ditimbang, wala ukhidha minha, tak boleh diambil daripadanya oleh orang lain yang dia sakiti di dunia. Fahiya wal hasanah naw'ani mutaghayyiran, maka sebenarnya pahala dan darjah yang banyak disebut dalam hadis-hadis sebenarnya adalah benda yang berbeza-beza. Lalu sebab itu di sini disebut 10 hasanah, ganjaran diberi, 10 dosa diampunkan, dan 10 darjat diberikan, dan itulah beza antara darjat dan juga hasanah, ataupun terjemahannya ganjaran dan pahala. Apakah kelebihan dia yang keempat? Sabda Nabi SAW, wa kana yawmahu dhalika fi hirzim min kulli makruh. Sabda Nabi SAW, ganjaran yang keempat, pada hari itu dia akan dijaga daripada segala perkara yang dia tidak suka. Daripada bala bencana, musibah, malapetaka, dia akan dijaga bila dia istiqamah menjaga 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini. Yang kelima, sabda Nabi, wa hurisa minasyaitan, pada waktu itu dia akan dikawal, dijaga daripada syaitan. Dia akan dijaga daripada syaitan. Dan yang keenam, walam yutba', tapi dalam sebahagian riwayat menyebut walam yambaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawm
illa syirka billah. Dan yang keenam, dan tidak ada dosa untuknya pada hari itu kecualilah jika dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 6 ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang istiqamah mengamalkan 10 kali selepas fardu subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa lama ambil masa? 10 minit? Tak sampai 10 minit. Adakah 8 minit? Tak sampai 8 minit. Adakah pada waktu itu 5 minit? Tak sampai pun 5 minit. Lalu ianya hanya ambil masa 2 ke 3 minit ataupun maksimum 4 minit untuk kita baca. Tetapi kenapa kita tak baca? Kenapa kita tak amalkan? Kenapa pada waktu itu kita tak buat? Nabi SAW dah terangkan macam riwayat 188 yang ada pada muka surat 161. Kenapa? Waktu itu syaitan akan datang kepada kita, membisikkan kepada kita tentang itu, tentang ini, tentang itu, tentang ini. Lalu kita leka dan kita tidak melakukannya. Padahal sebenarnya tidak susah. Dan padahal pada waktu itu ianya adalah mudah. Ianya adalah mudah. Bahkan kadang-kadang orang yang tahu pun tak buat. Mungkin ada yang kata sebelum ni tak pernah tahu. Okey, sekarang kita dah tahu. Moga Allah anugerahkan istiqamah. Tapi banyak sahaja orang yang tahu tetapi masih lagi tidak diberikan kekuatan untuk mengamalkannya. Lalu ada berapa ganjaran dia? Ada 6 ganjaran. Diselamat daripada perkara yang dia tidak suka. Pada waktu itu diselamatkan daripada syaitan. Dan pada waktu itu diselamatkan daripada dosa. Kecuali syirik. Kalaulah dia buat syirik, maka pada waktu itu dia tidak ada perlindungan daripada dosa-dosa. Lalu jom kita baca untuk kali ketiga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena baca bila? Sabda Nabi, sebelum berubah tempat duduk, sebelum bangun, sebelum bercakap dengan sesiapa. Berapa kali kena baca? 10 kali. Bila kena baca? Selepas salat fardu subuh. Moga-moga kita dapat mengamalkan insya-Allah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan, dan dalam sebahagian manuskrip Jami' Tirmizi disebut hadis ini adalah hasan sahih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu riwayat 199. Okey, sebenarnya zikir ni pun dibaca selepas maghrib. Tapi kerana tajuknya adalah selepas solat fardu subuh, kalau kita nampak bab yang ke-18, sebab itu Imam Nawawi bawakan dahulu tentang riwayat-riwayat selepas fardu subuh. Adapun nanti selepas solat maghrib akan datang bacaan-bacaan ia pada tempatnya insya-Allah. Tapi sebenarnya waktu yang kena baca adalah fardu subuh dan juga fardu maghrib. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Okey, jom kita lihat riwayat yang ke-199. Bolehkah saya teruskan? Adakah jelas riwayat sebelum ini? Bolehkah saya teruskan? Ahlan, apa sihat Cika? Terima kasih telah share. Ahlan Ummi Zaihadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan semua. Okey. Lalu kita teruskan riwayat 199. Lalu mohon jasa baik kepada yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Kita sedang membaca riwayat-riwayat untuk amalan ataupun zikir yang dibaca selepas solat fardu subuh. Riwayat 199. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, riwayat 199. Kata Imam Nawawi, warawaina, dan kami riwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, dan juga dalam sunan Abi Daud.
Dan riwayat ini ada di mana? Sahabat boleh catat. Wa kadza rawahu An-Nasa'i. Begitu juga riwayat 199 ini ada dalam riwayat Nasa'i. Ada juga dalam riwayat Ibnu Hibban. Daripada siapa? Daripada Muslim bin Harith At-Tamimi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu disebut salah seorang sahabat Nabi, Muslim bin Harith At-Tamimi. Namun ada perbezaan pendapat tentang nama sahabat ini. Ada mengatakan namanya Muslim, nama ayahnya adalah Harith. Ada juga yang mengatakan, contohnya Imam Ibn Hibban mengatakan namanya terbalik. Harith adalah namanya, Muslim adalah nama ayahnya. Maka ada di situ perbezaan pendapat, namanya adalah Muslim bin Harith At-Tamimi. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ada juga yang mengatakan namanya Harith bin Muslim, seperti mana yang dipilih oleh Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala. Lalu beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Maka beliau berkata, baginda Nabi SAW asarra ilaih, Nabi telah berbisik kepadanya. Nabi telah berbisik kepadanya. Nabi telah pesan kepadanya. Sabda Nabi SAW kepadanya. Sebenarnya ada kisah di sini, tetapi riwayat itu panjang. Ada cerita di sini. Maka sabda Nabi SAW kepada Muslim bin Harith At-Tamimi, "Idzan sarafta min salatil maghrib." Sabda Nabi SAW, ketika mana kamu telah selesai solat maghrib. Bila telah selesai solat maghrib, maka sabda Nabi, faqul, maka katakanlah, bacalah, ucaplah, Allahumma ajirni minan nar. Sama-sama sahabat ikut, Allahumma ajirni minan nar. Lagi sekali, Allahumma ajirni minan nar. Apakah terjemahannya? Allahumma, ya Allah, ajirni, lindungilah, peliharalah aku, min, daripada, an-nar, api neraka. Berapa kali nak baca? Sabda Nabi SAW, bacalah selepas solat fardu maghrib 7 marrat, sebanyak 7 kali. Maka apakah dia punya kelebihan bila baca 7 kali dengan istiqamah? Sabda Nabi SAW, fa innaka idza qulta dzalika thumma mutta min lailatik kutiba laka jiwarum minha. Barang siapa yang membaca zikir ini selepas solat fardu maghrib, maka kalaulah pada waktu itu dia meninggal dunia, pada malam yang sama dia membaca zikir ini, maka dia pasti akan dilindungi daripada api neraka. Kalaulah dia meninggal dunia, maka pada malam itu, pada malam yang dia baca, dia akan dilindungi daripada api neraka. Sabda Nabi SAW, wa idza sallaita subha faqul kadzalik, dan ucapkan juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas daripada solat fardu subuh. Kenapa? Sesungguhnya jika engkau mengucapkannya 7 kali, kemudian engkau meninggal dunia pada hari itu, engkau akan mendapat perlindungan daripada api neraka. Lalu nak baca bila? Nak baca lepas solat fardu subuh dan juga selepas solat fardu maghrib. Berapa kali? 7 kali. Nak baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Kata Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala ketika mana mensyarahkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah, wala'allan nuktah, mungkin antara rahsia yang ada pada bilangan 7 kali, kerana neraka itu mempunyai 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Firman Allah dalam suratul Hijr juz yang ke-14, laha sab'atu abwab, dan untuk neraka itu ada 7 pintu. Lalu sebab itulah kita membaca 7 kali. Ini pandangan daripada Imam Ibn Allan rahimahullahu ta'ala. Lalu adakah lama nak baca? Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nar. Tak sampai 1 minit. Dan ganjarannya adalah besar. Dan kita tak tahu kita nak mati bila. Kalaulah kita tahu kita mati bila, sebelum kita mati kita baca. Tapi kita tak tahu nak mati bila,
maka di situlah kita kena istiqamah sentiasa mengamalkannya. Lalu berapa kali? 7 kali. Dan hari ini kita dah nampak daripada mana riwayat ini? Daripada riwayat Muslim bin Harith At-Tamimi, riwayat Abu Daud, Nasai dan juga Ibnu Hibban. Sebelum ni mungkin kita tak tahu rujukan dia apa. Sekarang kita dah tahu rujukannya adalah daripada 3 kitab ini. Ahlan kepada sahabat-sahabat ramai yang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah amalkan. Tahniah kepada yang dah amalkan. Kepada yang belum, marilah sama-sama kita amalkan insya-Allah. Ahlan kepada yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membicarakan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi yang kita buat perkongsian setiap hari jam 6 petang dalam tempoh lebih kurang 30 minit, 6 hingga 6.30, dan kemudian pada sebelah paginya adalah program tadabbur ataupun hayati Quran. Lalu sekarang ni kita sedang membaca riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar berkenaan tentang zikir selepas daripada solat fardu subuh. Lalu hari ini kita belajar tentang kelebihan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita belajar tentang zikir Allahumma ajirni minan nar. Riwayat yang ke-200. Sedar tak sedar dah 200 riwayat kita belajar. Tak termasuk yang mana pada waktu itu ada tarik-tarik yang berbeza, sebenarnya dah lebih 200. Moga-moga kita dapat amalkan doa-doa dan juga zikir-zikir ini. Lalu riwayat yang ke-200, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kami riwayatkan dalam Musnad Ahmad. Lalu sumber rujukannya Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan juga kitab Ibnu Sunni. Tetapi kata Imam Ibnu Hajar, riwayat ini juga ada dalam riwayat berikut, ada dalam banyak kitab. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dalam Al-Kubra, diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitab beliau Al-Ifrad, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau As-Saghir, Al-Jami' As-Saghir. Lalu ada dalam 7 kitab hadis yang berbeza. Daripada siapa? Daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kata Ummu Salamah, selepas daripada solat subuh, Nabi SAW akan membaca doa berikut. Apakah doa yang Nabi baca? Kadang-kala kita baca juga doa ini ketika mana minum air Zam-Zam. Lebih kurang sama riwayat ketika mana minum air Zam-Zam ada doanya. Tak silap dalam riwayat At-Tabrani. Tetapi di sini Nabi amalkan selepas daripada solat fardu subuh. Apakah yang Nabi SAW baca? Sama-sama sahabat ikut. Moga-moga kita boleh ingat. Kepada yang belum ataupun kepada yang dah ingat, nanti boleh bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Maka apakah doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Lagi sekali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Apakah terjemahannya? Satu doa yang menarik yang mana ada juga riwayat berkenaan tentang dibaca selepas minum air Zam-Zam. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta, memohon kepadamu ya Allah. Apakah benda pertama yang diminta pada doa ini? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Dan apakah ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang pada waktu itu diamalkan, ilmu yang pada waktu itu mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang mana pada waktu itu boleh kita sampaikan dan kita sebarkan kepada yang lain. Dan kemudian apakah perkara kedua yang paling penting? Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Dan apakah yang dimaksudkan dengan amalan yang diterima? Itulah amalan dengan
ikhlas. Sebab itu kita lihat nota kaki yang ke-98, iaitu amalan yang disertai dengan ikhlas. Sebab itu bila kita minta amalan yang diterima, kita minta Allah berikan kepada kita keikhlasan apabila beramal. Dan ini sangat penting. Kadang-kala kita minta kekuatan untuk melakukan ketaatan sahaja. Kita minta, ya Allah, jadikanlah aku dapat buat amalan itu. Jadikanlah aku dapat buat amalan ini. Sangat bagus. Tetapi sebenarnya doa yang lebih baik selain daripada itu, ditambah dengan minta agar amalan itu amalan yang diterima. Sebab kalaulah kita beramal tapi amalan itu adalah amalan yang tidak diterima, maka ianya menjadi amalan yang sia-sia. Lalu apakah amalan yang diterima? Maka amalan yang ada padanya ikhlas. Wa amalan mutaqabbala. Kita minta Allah kurniakan ikhlas ketika mana kita beramal. Dan yang ketiga, apakah yang ketiga? Wa rizqan tayyiba. Kita minta pada waktu itu rezeki yang baik. Lalu rezeki yang baik, kenapa pentingnya rezeki? Kita lihat nota kaki yang ke-99, kerana rezeki yang baik akan menjadi penyokong untuk ibadah dan juga ketaatan. Lalu bila seseorang itu ada rezeki yang baik, rezeki yang halal, maka pada waktu itu akan memberi kekuatan untuk dia melakukan lebih banyak ketaatan. Bahkan rezeki yang baik pada waktu itu boleh diinfakkan, boleh menjadi asbab dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Lalu ini adalah doa yang Nabi SAW baca daripada banyak lagi doa-doa yang lain selepas daripada solat fardu subuh. Yang ke-201 nampaknya kita kena sambung esok sebab masa tidak mengizinkan. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Lalu ahlan-ahlan kepada yang kali pertama join, mungkin ini adalah salah satu daripada 2 program yang kita buat setiap hari. Kita buat jam 8 pagi hayati Quran. Moga Allah anugerahkan istiqamah insya-Allah. Dan jam 6 petang pengajian kitab Al-Azkar Imam Nawawi, dan kita dah tiba kepada siri yang ke-112. Lalu 112 siri kita bermula daripada Januari. Sedar tak sedar dengan izin Allah kita dah tiba pada waktu ini, dan moga Allah anugerahkan istiqamah sampailah kita berjaya untuk mengkhatamkannya insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada semua yang kali pertama join. Jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Telegram channel Kuliah UMAR, Kuliah Ummah Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.